Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan. Sebelum ini, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razi Jidin dilaporkan berkata pengoperasian sekolah penggal 1 bagi sesi akademik 2022-2023 yang akan bermula esok adalah lebih terbuka dengan hampir keseluruhan murid akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Bagaimanapun, KPM akan terus memantau keadaan semasa untuk memastikan dan menetapkan bila tarikh bagi murid yang hadir ke sekolah secara penggiliran dapat hadir ke sekolah secara tanpa penggiliran, dan pelajar sekolah menengah pula akan menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selama 2 minggu mulai esok bagi penggal 1 sesi persekolahan kali ini, dan pelajar terbabit kemudian akan menghadiri pembelajaran secara bersemuka tanpa penggiliran di sekolah mulai 4 April depan, dan ia meliputi pelajar berkeperluan khas, peralihan tingkatan 1 hingga tingkatan 6, Pra-Universiti International Baccalaureate Diploma Program dan juga peperiksaan antarabangsa setara dan seterusnya. Bagi sekolah rendah yang mempunyai enrolment melebihi 600 murid, murid tahun 3 hingga tahun 5 perlu hadir ke sekolah secara penggiliran. Jadi untuk kita mengulas berkenaan dengan situasi semasa, kebimbangan ibu bapa dan juga lebih kepada persediaan pembukaan sekolah, bersama dengan saya adalah Encik Muhammad Yazid Muhammad Yasin yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Bangsa. Encik Yazid, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani menjelang pembukaan sekolah esok. Mungkin di peringkat PIBG sekolah, bagaimana dari segi kesiapsiagaan murid-murid terutama yang baru nak masuk ke sekolah, ke alam persekolahan ini? Encik Yazid mungkin boleh kongsikan. Okey, pertamanya terima kasih kepada Cik Aris daripada Esra Awani atas soalan sebentar tadi. Okey, seperti mana yang kita tahu, sekolah akan bermula pada besok hari. Sesi persekolahan bagi sekolah rendah seperti mana yang kita tahu, bagi tahun 1, 2 dan 6 kelas bersemuka akan bermula pada esok hari. Tapi bagi kelas tahun 3, 4 dan 5 secara penggiliran, sistem penggiliran masih berjalan. So alhamdulillah seperti mana yang kita lihat, sekolah sekarang ini telah menjalankan pelbagai garis panduan ataupun SOP yang telah disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan maupun pejabat pendidikan daerah. So saya rasa saya sebagai YDP PIBG, saya tengok tadi pun baru balik daripada sekolah sebenarnya, Cik Aris. So kita tengok persiapan pihak sekolah. So alhamdulillah kita tengok pihak sekolah seperti mana, khususnya di sekolah SK Bangsa sekarang ni, kita tengok daripada SOP yang seperti mana yang kita lakukan sebelum ni. So garis panduan ataupun laluan pelajar, penjarakan sosial, so masih dijalankan lagi. Alhamdulillah. Saya rasa sekolah-sekolah lain pun sama juga seperti sekolah SK Bangsa. So berkenaan dengan kita lihat pembukaan sekolah ni, sebenarnya ibu bapa lebih berani ataupun lebih selesa lah untuk menghantar anak dengan adanya inisiatif oleh pihak Kementerian Kesihatan di bawah YBKJ telah mengadakan PIC Kit seperti mana yang kita tahu, pemberian vaksin kepada anak-anak umur 5 hingga 11 tahun. So alhamdulillah lah, ini merupakan inisiatif yang baik yang amat disokong oleh saya. So alhamdulillah, kalau kita tengok peratusan anak-anak pun dah mencapai hampir 30%. So kita harapkan ibu bapa yang mana anak-anak umur lingkungan 5 hingga 11 tu, marilah sama-sama kita hantar anak-anak kita untuk menerima vaksin ataupun VIC kit ni. Ini adalah inisiatif yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. So ini adalah pendekatan ataupun perkara yang baiklah untuk kita. Ya, Encik Yazid, kalau kita bandingkan sebelum ini dalam pembukaan sesi persekolahan sebelum ini, antara kebimbangan termasuklah penularan di sekolah. Kalau sekolah harian termasuklah bukan sahaja dari segi ialah pelajar dan juga gurunya keluar masuk sekolah, mungkin jangkitan akan berlaku di dalam sekolah, termasuk juga kebimbangan ibu bapa anak-anak yang berada di asrama sebagai contoh. Tetapi dalam situasi ketika ini, seperti Encik Yazid sebutkan tadi, vaksin telah pun kanak-kanak telah pun semakin meningkat, bertambah jumlahnya. Betul. Dan juga apa bentuk kebimbangan dan juga keprihatinan ibu bapa pada ketika ini jika dibandingkan dengan situasi pembukaan sekolah sebelum-sebelum ini? Okey, terima kasih Cik Aris. So sebenarnya kalau untuk kali ini sesi persekolahan atau pembukaan sekolah seperti mana yang ibu bapa ataupun kejiranan yang telah bertemu dengan saya, so daripada segi kerisauan tu agak berkurangan. Sebab seperti mana yang kita tahu, kalau kita tengok peratusan semalam saja kes, kita tengok jumlah kes walaupun 22,000, tetapi kategori 3, 4 dan 5 kita tengok hanya
mencapai contoh kategori 3 hanya 58 orang, kategori 4 45 orang. So kategori 5 50 orang, hanya 0.22% saja. So itu menyebabkan ibu bapa lebih berani untuk menghantar anak. So tidak risau sangat. So yalah, maklumlah kita ni pandemik ni ke arah endemik. So ibu bapa dah boleh menerima keadaan ataupun situasi sekarang ni, walaupun yalah numbers ataupun cases ni masih lagi mencapai 20,000 hingga 20,000 lebih. So lah ibu bapa insyaAllah saya tengok ataupun saya juga bertemu dengan ibu bapa lain. So setakat ni mereka tidak risaulah. Cuma satu perkara saja diorang sarankan. So insyaAllah saya pun akan berjumpa dengan pihak pengusaha PAS. So apa yang dititik beratkan oleh family ataupun ibu bapa adalah situasi pelajar bila ketika ingin ke sekolah kan. So dia minta pihak pengusaha PAS lebih menitik beratkan daripada segi SOP. So yang lain seperti mana yang saya rasa ataupun ibu bapa ketahui sekarang ni yang kita lihat adalah ibu bapa yakin sekolah merupakan adalah tempat yang paling selamat insyaAllah. Cik Zid, seperti Cik Zid sebutkan tadi berkenaan dengan kanak-kanak ini, terutama pelajar sekolah rendah, dalam konteks kita bercakap pelajar sekolah rendah ini selalunya apabila nak datang ke sekolah dan juga selepas sekolah itu SOP-nya itu yang berada di perkarangan di luar sekolah, di dalam bas sekolah sebagai contoh. Mungkin apa bentuk engagement ataupun libat urus di antara pihak PIBG dan juga persatuan seperti pemandu bas sekolah dan juga ibu bapa dalam memastikan SOP ini bukan sahaja dipertingkatkan di dalam sekolah, tetapi penyuraian kanak-kanak pelajar-pelajar ini apabila balik daripada sekolah itu juga antara perkara yang dititik beratkan. Betul. So sebenarnya Cik Haris, saya lebih bersyukurlah so di pihak saya sebagai YDP PIBG SK Bangsa, saya berterima kasih kepada pengusaha-pengusaha bas yang terlibat di SK Bangsa. So kita pun dah ada perbincangan. So saya nampak pengusaha-pengusaha bas di SK Bangsa amat memberi kerjasama. So kita tengok diorang pun mengambil dan menitik beratkan daripada segi SOP. So diorang menjalankan sebagai contoh, kalau kapasiti bas tu hanya boleh memuatkan 15 orang ataupun 10 orang, so diorang akan mengikut SOP tersebut. Kalau perlu dijalankan pengambilan secara berperingkat ataupun kita panggil 2 trip ataupun dua kali ambilan, diorang akan lakukan perkara tersebut. So saya cukup berterima kasih di atas kerjasama daripada pengusaha bas di kawasan ataupun di sekolah SK Bangsa. Saya harapkan benda ni berlaku di sekolah-sekolah lain dan pengusaha bas di seluruh Malaysia diharapkan bolehlah mengadakan atau menitik beratkan garis panduan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KKM ataupun pihak pejabat pendidikan daerah. So kita harapkan benda ni dapat mengekang terus virus COVID-19. Cik Aziz, mungkin di peringkat PIBG juga mungkin ada harapan dan juga melihat kepada saranan penambahbaikan yang boleh dilakukan di peringkat menerusi pejabat pendidikan daerah, di pihak pengurusan sekolah, dari segi apakah bentuk penambahbaikan yang boleh dilakukan dari semasa ke semasa dalam kita menuju ke arah endemik ini. Pada masa sama, ibu bapa pun tak risau, pelajar-pelajar pun dapat bersekolah dengan seronok, belajar dengan tenang. Mungkin Cik Aziz boleh kongsikan penambahbaikan yang boleh kita lakukan. Okey, bagi saya, pandangan saya adalah so kita harapkan kalau pihak pejabat pendidikan daerah ataupun Kementerian Pelajaran sendiri boleh fikirkan satu konsep bahan pembelajaran. Sebagai contoh sekarang ni masih ada lagi macam tahun 3, 4 dan 5 masih lagi ada konsep penggiliran. So kalau macam contoh minggu ni adalah kumpulan A akan bersekolah dan kumpulan B adalah melakukan pengajian kendiri. So mereka akan belajar secara sendiri. So kita harapkan kalau ada lagi satu konsep ataupun satu pendekatan pengajaran ataupun pembelajaran yang dibekalkan oleh pihak Kementerian Pelajaran yang lebih berstruktur. So maksudnya kalau kata ada satu konsep ataupun ada satu sistem pembelajaran yang lebih teradun, yang lebih baik, so saya harapkanlah so dapat dijalankan. So bukan saya saja, saya rasa ibu bapa di luar pun mengharapkan ada sistem pembelajaran yang lebih berstruktur lah, kita harapkan. So kita tak nak nanti pelajar-pelajar ketinggalan daripada segi pembelajaran. So anak-anak kita dah hampir 2 tahun ni, yalah kalau kita lihat anak-anak bagi tahun 2019, 2020, 2021 ni daripada segi contoh tahun 1 sekarang ni dah tahun 3, saya rasa banyak pembelajaran ataupun silibus yang tertinggal. So
kalau kita lihat tahun 2020 hanya bersekolah mungkin dalam 2 atau 3 bulan. So 2021 pun sama, diorang hampir 4 bulan saja bersekolah. So inilah masanya sebenarnya anak-anak kita memang mengharapkan rindu dengan suasana sekolah. So bila diorang ni masih lagi di peringkat sekolah rendah, so inilah sebenarnya hasrat diorang, dan ibu bapa sendiri berhasrat agar sesi persekolahan secara bersemuka dijalankan secara menyeluruh tetapi mengikut SOP ataupun garis panduan yang telah ditetapkan ataupun lebih berstruktur. Cik Yazid, akhir sekali secara ringkas nasihat mungkin kepada ibu bapa menjelang pembukaan sekolah esok dari segi pematuhan SOP dan sebagainya, secara ringkas. Okey, so saya harapkan saya sendiri mengingatkan diri saya, walaupun saya YDP, saya sendiri pun adalah salah seorang pada ibu bapa kepada anak-anak. So kita harapkan ibu bapa di luar sana bersama-samalah dengan saya. So kita sama-sama mengingatkan anak-anak kita still jaga penjarakan, still mengamalkan SOP, kekal memakai mask, dan so patuhi apa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah ataupun guru-guru. So kita sama-samalah mengekang virus COVID ini agar virus COVID ini tidak lagi ataupun tidak menular yang lebih teruk. So kita harapkan kita tak nak lagi ada kluster pendidikan yang lebih tinggi. Kita harapkan semua akan berjalan dengan lebih baik, insyaAllah. Baik, terima kasih. InsyaAllah terima kasih Encik Muhammad Yazid Muhammad Yassin yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Bangsa mengulas berkongsi berkenaan dengan menjelang pembukaan sekolah esok, dan pastinya kepada pelajar-pelajar yang bakal memasuki secara fizikal sekolah esok, selamat kembali ke sekolah, dan juga mereka yang mengikuti secara virtual, secara PDPR juga, selamat mengikuti penggal persekolahan yang baru. Sekian sahaja fokus untuk minggu depan. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.